InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita memperdalamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk meneruskan program kita dan sama-sama kita membetulkan semula kefahaman kita, memperbaiki kefahaman kita menjadi sesuatu yang menjadikan kehidupan kita ini benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kehidupan kita ini kita ingin melihat bahawa kita sentiasa membetulkan niat-niat kita, membetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang sebenarnya akan memberi kekuatan kepada kita, insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan junjungan kita, contoh kita, dan insya-Allah kita ingin sama-sama mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahan kita ingin sama-sama menjadikan perjuangan Rasulullah SAW itu sebagai, kita kata, darah daging kita. Kerana tidak ada satu perjuangan yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin sama-sama menjadikan sahabat-sahabat baginda Rasul SAW dan juga sekalian mereka yang ada dengan perjuangan ini yang sebelum kita ini sebagai contoh. Contoh rahmat Allah Ta'ala, kita perlu sentiasa memperbaiki keyakinan kita. Untuk sama-sama kita sentiasa perlu meningkatkan akidah kita, kehalusan akidah kita. Dan kehalusan akidah itu bukan hanya sekadar kita ingin, kita kata, kenal Allah, tetapi juga kita ingin sama-sama memperjuangkan kehidupan kita ni supaya kita betul-betul hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kekuatan yang sebenar. Bila kita bersama dengan Allah, insya-Allah semua itu akan menjadi kekuatan dan kita kata sebagai petunjuk. Sebab sekarang ni tuan-tuan, bila kita tengok semula apa yang berlaku sekarang, sungguh bahawa ujian yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita ni cukup besar sangat. Sebab dia datang serentak. Serentak. Dan pada masa yang sama kita lemah. Dan pada masa sama umat lemah. Umat lemah. Jadi sebab itulah kita ingin memastikan kekuatan kita. Memastikan kekuatan kita. Dan macam mana kita nak pastikan kita kuat? Tidak lain tidak bukan kita sentiasa menjadikan hati kita ini, apa pun suasana, pelbagai suasana yang kita hadapi ini, hati kita sentiasa dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita nak merasakan bahawa bila kita bersama Allah baru kita kuat.
Bila hati kita sentiasa menuju kepada Allah, bahawa kita kuat. Kalau tidak, kita tidak ada kekuatan. Dan Allah SWT akan meninggalkan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan Allah, hari ini saya akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang sebenarnya saya telah pernah berbincang kepada sebahagian daripada kita lah dalam kelas-kelas pengajian ni. Yang saya pernah bincang-bincangkan, tapi kita nak keluar sedikit daripada risalah taubat. Kita nak tengok kepada satu suasana, satu perkara yang mana sebenarnya akan membina kekuatan kita. Jadi apa yang kita bincangkan semalam, itu bagaimana kita kata istighfar merupakan kunci kepada segala-galanya. Dalam kehidupan kita ini, kunci kepada kebaikan dan kekuatan kita, kuncinya lah istighfar. Kenapa kuncinya istighfar? Kerana apabila kita telah boleh berada dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan diampunkan dosa kita, maka sudah tentulah kita mempunyai kekuatan. Kerana istighfar bukan hanya dia akan menghapuskan dosa kita, dengan sifat Allah yang Al-Ghafur. Sifat Allah yang Al-Ghafur itu dia akan menghapuskan dosa kita. Dengan istighfar yang kita telah bincang semalam. Istighfar dengan penyesalan. Dan istighfar dengan kita berhenti dosa tu. Dosa tu kita berhenti. Jadi bila kita melakukan perkara tersebut, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih daripada yang kita sangka-sangka. Kalau kita lah, dah teruk dah orang-orang yang ada yang buat salah kat kita ni, kita memang tak ampunkan lah, kita dendam dengan dia. Tapi Allah Maha Pengampun. Jadi bila Allah ampunkan dosa seseorang, maka Allah akan bersihkan seseorang itu daripada kelemahan, bersihkan daripada kehinaan, kekurangan, kesakitan. Ini apabila Allah bersihkan kita, Allah ampunkan dosa kita. Oleh sebab itu digambarkan para ulama yang duduk di dalam jalan menuju kepada Allah, sebenarnya perjalanan pertama kita, pintu ni ialah at-taubah. Dan taubah ni kuncinya kepada istighfar. Dan istighfar ni kita mengaku salah. Depan Allah kita mengaku salah. Ya Allah, aku salah. Ya Allah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah. Mengaku salah, mengaku lemah, mengaku berdosa. Jangan kita rasa kita baik. Malahan jangan kita rasa kita ni kita. Kita nak rasa kita ni hamba. Jangan ada sifat keakuan, ananiyah. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai ada sifat ananiyah. Apa maksud sifat ananiyah ni? Sifat keakuan ni, iaitu kita rasa kita ni milik diri kita. Apa yang ada pada kita ni milik kita. Kita rasa macam itu. Itu ananiyah. Cakap kita punya, mata kita punya, telinga kita punya, perbuatan kita punya, pandai kita punya. Semua kita rasa kita punya. Kalau kita berjaya buat sesuatu, kita pandai. Kalau kita berjaya buat sesuatu, kita kuat. Kalau kita berjaya buat sesuatu, kita rasa ilmu kita. Kalau kita berjaya sesuatu, kita ni terror. Itu nama ananiyah. Depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ni kita nak kena buang. Di hadapan Allah. Maknanya bila kata di hadapan Allah ni sifat ni kena buang, bukan maknanya tengah sembahyang aja. Tak, seluruh hidup kita. Sebab kita sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menghadap Allah. Bukanlah maknanya kita nak buang ni, maknanya kita nak jadi bodoh, nak jadi miskin, nak berhenti kerja, bukan. Itu fizikal. Yang fizikal ni kita gunakan, manfaatkan untuk kita memperhambakan diri kepada Allah. Tapi hati merasai hamba. Hati merasai hamba kepada Allah. Hati rasa hamba Allah. Jadi kalau kita boleh bercakap tu biiznillah, dengan izin Allah. Kalau kita boleh melaksanakan sesuatu, kita melaksanakan sesuatu tu biiznillah. Jadi tidak ada satu pun daripada kita melainkan inna lillah, seluruhnya. Inna, sesungguhnya, semuanya lillah, daripada Allah. Ini kita nak membuang sifat ananiyah. Jadi sebab itulah bila kita rasa diri kita berhadapan dengan Allah, kita nak kena rendahkan diri kita.
Kalau ada keburukan itu adalah daripada Allah, tetapi sebab kita yang lemah. Kita lemah, kita buat sesuatu yang buruk. Maka sebab tu kita kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan, bila kita buat baik, bila kita kuat, kita kata berjaya, maka berjaya kuat semua tu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang Maha Kuat memberikan rezeki pada kita. Ini sifat hamba. Jadi bila kita boleh buang sifat ananiyah ni, maknanya kita nak melahirkan sifat kita kata kehambaan secara total 100%. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, semalam ada perbincangan sikit dengan beberapa orang lawyer, nak meliti keadaan-keadaan yang ada pada hari ini. Dan bila bincang-bincang tu memang nampak sangat kebodohan manusia. Ditipu, kita ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis, ditipu oleh tentera-tentera Al-Masih Dajjal. Salah satu tanda kita ditipu oleh tentera Al-Masih Dajjal, kita tak rasa Dajjal tu ada. Kita tak rasa sistem penipuan Dajjal tu ada. Itu salah satu tanda kita dah ditipu. Kita jumpa seorang pencuri, kita jumpa seorang pembunuh, kita jumpa seorang perompak, seorang yang jahat, amat jahat. Kemudian kita tidak rasa bahawa dialah penjahat. Kita tidak rasa bahawa dialah penipu. Kita tak rasa. Sedangkan kita duduk dalam sistem dia. Kita duduk di dalam suasana dia. Kita tak rasa. Hati kita ni baik sangka dengan penjahat. Hati kita baik sangka dengan penjahat. Kita tahu bahawa sistem Islam dah jatuh. Kita tahu khilafah Islam dah jatuh. 1924, 1922 dipecah-pecahkan. Kita tahu kita berada dalam satu sistem yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, mulkan Jabriyah ataupun Jabariyah. Kepimpinan yang memaksa. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bukan lagi kepimpinan Islam. Kita tahu kita berada dalam sistem kehidupan yang dipimpin oleh nafsu. Tetapi kita boleh berhati, kita boleh berbaik sangka dengan penipuan-penipuan yang ada. Jadi maknanya kita telah ditipu. Bukan kata kita ditipu, sistem tu menipu kita. Kita tipu dua kali. Yang pertama kita kena tipu dengan sistem tu. Yang kedua kita kena tipu dengan hati kita rasa baik sangka dengan penjahat-penjahat. Sedangkan kita nak kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak latih diri kita ni sampai kita tidak ditipu oleh mereka ni? Tuan-tuan, puan-puan Allah, apabila Allah bersihkan hati kita, Allah ampunkan dosa kita bermula dengan istighfar. Istighfar yang macam mana? Istighfar yang menyesal. Kita tolak semua segala apa yang bukan yang kita dosa dan maksiat. Tolak, dan kita tinggalkan, kita berhenti daripada dosa tadi. Bila kita dah komit macam itu, kita dah iltizam dengan menyesal dan tinggalkan dosa, kita mengaku kelemahan, maka Allah akan tunjuk kita sesuatu yang sebenarnya, hakikatnya. Hari ini salah satu perkara yang menghalang kita untuk mendapat hidayah Allah, terutama di akhir zaman, bila kita masih lagi ada dalam hati kita ini perkara-perkara yang berkaitan dengan jahiliyah, berkaitan dengan maksiat yang kita sayang, yang dekat dengan kita. Bila ada perkara tersebut lebih kuat daripada kita dengan Allah, sayang Allah contohnya, maka pada ketika itu kita akan terhijab daripada keburukan-keburukan yang ada. Kita pun menjadi orang yang mengikut mereka. Wa'iyazbillah min zalik. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya nak sebut di sini sebagai mukadimah, sama-sama kita nak merasa bahawa jangan kita memandang remeh kepada dosa kita, kelemahan kita. Jangan pandang remeh. Jangan kita memandang remeh. Kenapa? Kerana bila kita memandang remeh, Allah akan tutup, Allah akan tutup cahayanya. Sikit demi sikit. Sebab itulah, sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama kita, para hukama kita, la saghirah ma'al istimrar wala kabirah ma'al istighfar.
Tidak ada dosa. Tidak ada dosa kecil. La saghirah. Tidak ada dosa-dosa kecil. Ma'al istimrar, sekiranya dilakukan berterusan. Dosa kecil, kita buat secara berterusan, tak ada dosa kecil dah. Dia jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Sebab tu, kita lihat hari ni, kadang-kadang kita ingat, alah sikit je, kecil je, tak ada apa ni, tak ada apa ni. Bila kita kata tidak ada apa pada sesuatu yang kita kata nampak kecil itu, dosa itu, maka tidak ada dosa kecil sekiranya dilakukan dengan istimrar ataupun secara berterusan. Wala kabirah, dan tidak ada dosa besar. Ma'al istighfar, apabila diiringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita meremehkan dosa kita, maka pada masa itulah kita akan mengekal dosa kita. Kita akan simpan dosa kita. Kita akan tetap buat aja dosa kita. Maka apabila kita tetap buat dosa kita, tidak bertaubat, mengekali dosa, itulah israr. Itulah merupakan satu kelalaian yang besar. Jadi sebab itulah sehinggakan kita akan tercegah daripada apa yang digambarkan sebagai taufik amal, taufik hidayah, taufik husnul khatimah. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, saya nak keluar sedikit daripada tajuk taubat sebab saya rasakan bahawa ini satu benda yang penting. Apa yang kita bincang semalam, kita amalkan, teruskan. Istighfar yang kita bincang semalam, kita teruskan. Itu kunci. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Pada hari ini kita nak lihat kepada tuntutan kehambaan. Saya nak meneliti satu tajuk, mengajak tuan-tuan sekalian, kita nak melihat tuntutan kehambaan dalam segala hal kehidupan. Segala hal kehidupan, apa sahaja yang kita lakukan, sebenarnya kita dituntut untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita memperhambakan diri kepada Allah, kita menjadi hamba Allah dalam setiap hal, maka ketika itulah Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan beri nikmat yang lebih besar, Allah akan bagi rahmat, Allah akan bagi kekuatan. Kerana saya faham di kalangan kita amat takut sekarang. Terutamanya frontliner. Frontliner ni bukan saja penat, letih, penat. Tetapi mereka juga bimbang. Pokok lepas ni dipaksa dengan sesuatu yang dia tak mahu. Seperti pengambilan vaksin. Sebab ada ramai di kalangan kita yang menyatakan hal ini. Jadi kita nak kena tengok, insya-Allah, walaupun dalam keadaan takut dan sebagainya, kita kena rasa bahawa apa pun berlaku, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah perkara yang kita kena sentiasa letakkan di hadapan kita. Kerana apabila kita menjadi hamba Allah, kita dipaksa, maka ketika itu Allah akan selamatkan kita. Allah akan selamatkan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila Ibrahim dipaksa, Nabi Allah Ibrahim AS dipaksa untuk mengaku berhala-berhala sebagai Tuhan. Dan kemudian akhirnya dia ditangkap dan kemudian dia diletak di tebing di mana dia akan dibakar. Dipaksa akan dibakar. Maka pada ketika itu, apa yang ada pada Ibrahim AS, apa yang ada pada dia hanyalah bekalan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je dia. Kita mungkin akan sampai peringkat macam tu. Mungkin kita akan sampai peringkat di mana kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Kita dikepung kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dikepung semua. Dipaksa. Mungkin ada yang kena tangkap. Jadi kita nak rasa, apakah bekalan yang ada pada kita di akhir zaman ini, yang sebenarnya bekalan yang paling asasi ialah kita bersama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi wakil kita, yang kita bergantung padanya, kita berharap padanya. Jadi macam mana kita nak melatih diri kita ke arah situ? Nak latihan kita nak menjadi hamba Allah di setiap masa, setiap ketika. Keadaan macam mana pun kita selamat. Sehingga jadi sebagaimana rasul-rasul, para nabi. Contohnya Nabi Allah Ibrahim AS. Apabila dia dah duduk di tebing, nak dicampak, nak ditolak masuk dalam api.
Kan? Bangunan yang telah disediakan, bangunan tempat pembakar yang telah disediakan akan dibakar berhari-hari, berbulan-bulan mungkin. Apinya tidak akan mati. Maka ketika nak dicampakkan, nak ditolak itu datang Jibril AS. Malaikat-malaikat pun sedih. Ini tuan-tuan kelebihan ni. Kita nak kena rasa, kita bukan minoriti. Kita bukan minoriti, kita majoriti. Walaupun kita nampak manusia, kita minoriti. Tapi hakikat makhluk Allah yang lebih banyak, yang lebih hebat di mana-mana saja, termasuk para malaikat. Majority. Kita majority. Semua makhluk Allah SWT bersama dengan Allah, kecuali manusia dan jin yang engkar. Maka ketika Ibrahim AS mahu dicampak dalam api, maka pada ketika itu malaikat Jibril tak tahan. Dia pun ada hati juga macam kita, cuma dia tidak ada nafsu. Dia datang menawarkan bantuan kepada Ibrahim AS. Ya Ibrahim, apakah aku boleh bantu engkau, wahai Ibrahim? Apa yang kau nak, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim AS, Nabi Allah Ibrahim kata apa? Wahai Jibril, adakah engkau datang dengan perintah Allah? Allah suruh datang ke? Tak, aku datang sebab aku tak tahan tengok engkau akan dibunuh, dibakar. Engkau makhluk paling baik. Ibrahim Al-Khalil, manusia yang merupakan bapa kepada para rasul dan anbiya. Yang mana anak-anak dia, cucu-cucu dia semua rasul-rasul belaka. Nabi-nabi datang kebanyakan daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Seorang yang cukup baik, dekat dengan Allah. Maka apa kata Ibrahim AS? Sekiranya engkau datang sendiri ataupun engkau offer, aku tidak memerlukan kau. Ya Jibril, tak apa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang berlaku pada aku sekarang. Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Jadi Allah tahu kita sedang dipaksa. Allah tahu. Allah tahu kita sedang dikepung. Allah tahu. Allah tahu kita sedang berada dalam penderitaan dan kesusahan. Allah tahu. Ada sebahagian kita sedang ditangkap ataupun berada di penjara. Apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Palestin. Ada yang berada dalam penjara sampai 40 tahun. Tak lepas-lepas. Ada yang sampai, ada seorang ni, saya tak ingat nama dia, siapa nama dia. 40 tahun, 30 tahun lebih dia duduk dalam penjara. Masa dia masuk penjara, dia masih lagi remaja. Masuk penjara remaja, dia keluar dah 30 tahun lebih. Katakanlah umurnya, kita kata 15 tahun lah kata, ketika dia tangkap. Maka ketika dia keluar, umurnya sudah 45 tahun. Dah 45 tahun. Keluar-keluar, mak dah mati. Keluar-keluar, mak dah mati dah. Mak meninggal. Nombor satu dia keluar, pergi kubur mak dulu. Dia menangis kat depan kubur mak. Dia kata apa? Wah ibuku, sesungguhnya aku tak dapat berkhidmat. Nak khidmat tak boleh. Kena tangkap 30 tahun duduk dalam penjara. 30 tahun duduk. Ada dia seksa, dipukul sebagainya lah. Akhirnya dia lepaskan. 30 tahun. Keluar-keluar mak dah meninggal dunia. Masa dia masuk penjara, mak dia lah yang cuba tiap-tiap hari jumpa. Kemudian mak dia dihalang. Tak boleh jumpa langsung. Terpencil dalam penjara. Rindu kat mak dia. Keluar-keluar, mak dah meninggal. Menangis dia dekat kubur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tahu tak keadaan dia? Tahu. Allah tahu tak keadaan kita? Tahu. Allah tahu. Sekejap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, Nabi Allah Ibrahim AS, apabila dia nak dicampak, Allah tahu. Dia kata, ya Jibril, tak apa. Tak apa. Maka apabila dia dicampak, bukan kata sebelum dicampak dia apa ni, diselamatkan oleh Allah. Tak, ketika dah berlaku, orang nak bunuh dia dengan api, campak dalam api. Unggun api yang besar, macam bangunan 4 tingkat.
campak dalam tu. Allah perintahkan kepada api, wahai api, kamu sejuklah dan sejahtera, bardan wassalama. Kamu sejuklah, kamu dinginlah, jangan panas, dingin, dan kamu bagikan keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim. Allah perintah, maknanya nak sebut sini Allah sendiri yang memerintah api, jangan panas, selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim duduk berhari-hari di dalam unggun api itu, dalam keadaan dingin, dalam keadaan macam kita duduk dalam aircon, dalam keadaan dia selamat, tidak terbakar. Jadi tuan-tuan mati Allah, nombor satu, kita nak kena rasa syukur pada Allah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang tidak terhingga. Kita kena sebut Alhamdulillah sepenuh hati kita. Kerana dengan taufik dan hidayah Allah itu, dengan inayah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kita kefahaman ini. Allah bagi kita satu ilmu, kefahaman ini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keadaan aku. Allah mengetahui bagaimana aku sedang dipaksa. Aku sedang susah, aku sedang sakit. Aku akan berhadapan dengan kepayahan demi kepayahan demi kepayahan di akhir zaman. Walaupun manusia tak tahu, walaupun keluarga tak tahu. Ada di kalangan kita menghantar mesej menyatakan dia pernah ditangkap dalam ISA, sebahagian dalam SA. Contohnya Tuan Guru Sidik Noor dulu pernah masuk dalam ISA. Kita juga kami jumpa hari Ahad lepas. Ada seorang dua lagi yang pernah duduk dalam SOSMA. Dan ada lagi lah dalam tahanan-tahanan yang atas tuduhan-tuduhan macam-macam lah kan. Kemudian rupa-rupanya sebahagian daripada mereka tu telah dibuat macam-macam. Dibagi dada, dibagi otak ni yang beku, tak boleh berfikir. Dibagi badan cacat, sakit. Saya ingat sebahagian daripada kami yang berada dalam penjara Israel pun sama juga. Kami yang ditahan oleh dalam penjara Israel tu, sebenarnya ada benda yang dimasukkan. Sebahagian cacat. Kawan-kawan Turki ada yang cacat, ada yang sakit, ada yang kena tembak, ada kena pukul kan. Ada yang nampak elok di luar tapi dalam sakit. Ada yang kena sihir. Macam-macam. Bila kejahatan tu menguasai kita, mulkan Jabriyah ni menguasai kita. Bila dia tangkap tu macam-macam lah. Tapi kita nak kena rasa bersyukur pada Allah sebab kita faham. Dan kita nak fahamkan diri kita bahawa Allah mengetahui. Allah mengetahui penderitaan kita. Ketakutan kita. Keseorangan kita dalam penjara. Allah tahu. Sebab itulah kita nak kena sentiasa latih diri kita. Ketika kita dalam keadaan aman. Macam gini sekarang ni contoh. Walaupun ada ketakutan dan kelemahan. Seorang doktor daripada Johor hantar mesej pada saya. Dipaksa untuk bagi nama dan dia juga disuruh cari orang-orang di bawah-bawah dia itu supaya memberi nama untuk menerima vaksin. Dia tak nak. Vaksin yang dalam trial, vaksin yang kita tak tahu apa dia. Bukan kita kata vaksin tidak elok ke apa, tak. Bukan kita nak sebut kita anti-vaksin. Tapi ni vaksin COVID-19 ni. COVID-19 ni. Dia hantar mesej ke saya. Macam mana nak buat? Saya dah buntu dah, tak tahu nak buat apa ni. Nombor satu, kita tenangkan hati kita sebab apa pun berlaku pada kita, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Dan bila Allah Maha mengetahui, kita bergantung pada Dia. Kalau Allah tak izin keburukan pada kita dengan sebab dekatnya kita pada Dia, dengan sebab bersihnya hati kita dan sebab istighfar kita pada Dia, maka tak jadi apa yang nak dibuat. Bukan Dia yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacalah 450 kali. Bila kita rasa tertekan, baca 450 kali. Amalkan. Ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dua-dua boleh. Hasbiyallah pun boleh, hasbunallah pun boleh.
baca. Bila kita rasa kita dikepung, ditekan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang menjadi wakil aku. Hanya Allah yang menjadi pelindung aku. Hanya Allah yang jadi penyelamat aku. Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kamu. Menggembirakan hati kamu agar tidak ia tinggalkan kamu beserta kesempitan. Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berhadapan dengan kesusahan, Allah akan lapangkan hati kita. Walaupun fizikal kita susah, Allah akan lapangkan hati kita, gembirakan hati kita. Agar tidak itu Allah tinggalkan kamu beserta kesempitan. Allah tak akan tinggalkan kita beserta kesempitan. Beserta kesakitan. Allah tahu. Allah tahu. Allah sayang. Jadi Allah beri juga, kalau Allah izin, adalah sesuatu yang Allah nak beri pada kita yang lebih baik daripada kesusahan itu, ketakutan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sempitkan kamu satu ketika. Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan kesempitan kamu, resahkan kamu, agar tidak ia tinggalkan kamu serta kelapangan. Ada masanya Allah bagi kepada kita keresahan. Ada masanya Allah berikan kepada kita kesempitan. Ada masa Allah berikan kepada kita ketakutan. Agar kita tidak ditinggalkannya dalam keadaan kelapangan. Jadi bila Allah bagi kita kegembiraan, bila Allah memberikan kita kesenangan, maka Allah tak akan tinggalkan juga. Maksudnya bila kita gembira, kita rasa Allah bersama kita, Allah tak akan tinggalkan kita ketika kita kesempitan. Bila kita kesempitan, kita bersama Allah, Allah juga tak tinggalkan kita ketika kita dalam kelapangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan kamu dari keduanya, kegembiraan dan kesedihan, agar tidaklah kamu bagi segalanya sesuatu selain Allah. Allah SWT akan keluarkan kamu daripada kesedihan. Begitu juga Allah akan keluarkan kamu daripada kelapangan dan kegembiraan. Dua-dua ni Allah keluarkan. Ada orang gembira, lapang. Ada orang sedih, sempit. Allah akan keluarkan. Agar nak menunjukkan kepada kita bahawa bagi kita segalanya itu adalah Allah. Allah tidak tinggalkan kita kepada yang lain. Allah tak tinggalkan kita kepada yang lain. Jadi sebab itulah kita nak sebut di sini, bermula keadaan kita ada tiga. Keadaan kita dalam perjalanan tarbiyah ni ada tiga. Ada tiga keadaan, tiga suasana. Yang pertama sekali, keadaan lapangnya hati. Kita duduk dalam tarbiyah, kita duduk dalam perjalanan menuju pada Allah, nak kenal Allah, nak mencari kebenaran Allah, nak memenangi redha Allah, nak memenangi sayang Allah, cinta Allah. Maka yang pertama, keadaan lapang. Lapangnya hati, gembiranya hati kita ni berbunga-bunga. Ada masa kita seronok, kita tenang, kita sembahyang, kita tenang, kita baca Quran, kita tenang. Ada masanya hidup kita ni penuh dengan kegembiraan. Ni kita kena faham bahawa ini suasana. Orang yang duduk tarbiyah, ada masanya Allah bagi hatinya tenang, hatinya gembira. Ada juga keadaan sempitnya hati. Keadaan kedua ialah keadaan kesempitan hati. Hati kita Allah sempitkan. Maknanya Allah uji dengan kesedihan. Allah uji dengan kesusahan. Jadi kita nak tahu bagaimana keadaan lapang hati, macam mana keadaan kita, kedudukan kita ni macam mana. Dalam keadaan sempit hati, dalam keadaan sedih tadi, dalam keadaan susah tadi, bagaimana keadaan orang yang di dalam tarbiyah? Orang yang sedang menuju kepada Allah, salikin. Yang merupakan orang yang menuju kepada Allah ni, yang permulaan kepada perjalanan seorang yang arifin. Kalau kita tahulah suasana hidup kita ni, maka kita mula mengenal Allah. Sebelum ni kita menghadapi suasana-suasana ni, mungkin satu-satu masa je kita ingat Allah. Mungkin kalau kita tengah gembira ataupun kita orang kaya, bila susah baru ingat Allah.
Ataupun kita memang orang susah, tiba-tiba Allah bagi nikmat, baru teringat Allah. Baru teringat Allah. Bila kita dah biasa susah, biasa sakit, tiba-tiba Allah bagi sesuatu yang besar nikmat, bagi duit ke, bagi kerja ke, bagi sesuatu yang menggembirakan kita, baru teringat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sujud syukur. Jadi kita nak tengok, bila kita melihat suasana kita ni, ada 3 suasana ni, baru kita dapat mengenal Allah dengan kehidupan kita ni. Bila kita melihat suasana ni, kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Kita tak melihat suasana itu sebagai suasana. Kesusahan itu sebagai kesusahan. Kita tak melihat kesenangan, gembira sebagai kesenangan, gembira. Kita nampak sebagai ini mengenal Allah. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah i'tilal. Itu suasana normal, suasana biasa. Tidak ada sedih, tidak ada gembira, tidak ada hati kita tidak berbunga-bunga. Hati kita tidak sempit. Hati kita tidak takut. Inilah hati mereka yang telah sampai kepada maqam al-arifin. Dan orang yang telah sampai peringkat mengenal Allah, al-arifin. Al-basdu wal-kasdu. Bisababin wa ghaira bisababin. Dan hatinya itu akan lapang. Hatinya itu akan sentiasa berbunga-bunga, tenang. Sama ada dengan sebab ataupun tidak bersebab. Ketika susah ataupun senang. Ini orang yang al-arifin. Orang yang kenal Allah. Macam kita sebut tadi, Nabi Allah Ibrahim AS duduk di tepi api, nak dicampak dalam api, dalam keadaan orang lain, malaikat Jibril pun takut, bimbang, rasa macam, tak patut ni, tak patut. Turun, nak beri bantuan kepada Ibrahim AS. Ya Ibrahim, adakah apa-apa aku boleh buat, aku bantu. Ibrahim AS bercakap, ya Jibril, adakah engkau datang sebab Allah suruh datang, ataupun engkau datang sebab engkau nak datang? Maka Jibril kata, Allah tak perintah apa-apa, aku datang nak tolong ni ya Ibrahim. Aku boleh tolong, kalau nak suruh aku hembuskan api padam, nak turunkan hujan, ribut supaya tak boleh nak bakar, ataupun apa. Beritahulah wahai Ibrahim, sesungguhnya permintaan kau akan aku penuhi. Kita sahabat kan, sahabat tolong-menolong. Maka Ibrahim kata, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keadaan aku ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Maha mengetahui. Maka aku redha. Kalau Allah redha aku masuk dalam api, aku redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak selamatkan aku redha. Maknanya dalam keadaan dipaksa begitu. Dia tak nak, dia bukan kata dia boleh guna magic dia terbang apa. Boleh tak? Boleh, Ibrahim boleh. Nak minta ke Allah, ya Allah, aku nak dibakar, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Kan? Ataupun, ya Allah. Dia nak pergi tempat lain. Rasul, doa dia mustajab. Tapi apa yang disebut oleh Ibrahim AS? Dia kata, kalau Allah izin, Allah nak aku mati dan dalam keadaan terbakar, aku redha pada Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mahu aku hidup, aku redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati al-arifin. Orang yang kenal Allah, dia tidak tersentuh dengan kesedihan dan kegembiraan. Sentiasa dalam keadaan tenang. Sentiasa dalam keadaan yang kuat. Ini kita masukkan 3 suasana tadi. Satu suasana lapang, yang kedua suasana sedih, sempit, yang ketiga suasana istiqlal, suasana tenang. Kadang-kadang kesenangan itu ada sebab. Kadang-kadang kesenangan itu sebab ada perkara-perkara yang menyebabkan kesenangan. Ataupun kesedihan itu ada sebab. Kadang-kadang kesedihan tak ada sebab. Tapi hati sama je. Ini saya nak sebut sini bagaimana kekuatan kita. Bila hati kita bersih. Bila hati kita kuat. Adapun sebab lapang hati itu ada 3. Bila kita berjalan menuju kepada Allah ni. Bila kita berjalan menuju kepada Allah dalam tarbiyah ini. Maka Allah akan berikan kelapangan hati kita. Ketenangan pada hati kita dengan 3 jalan. 3 sebab. Ziyadatun fit ta'ah. Maknanya kelapangan kita bertambah, tenang kita dengan bertambahnya ketaatan. Jadi dalam tarbiyah ni, bila kita baca Quran, berzikir, kita tambah dengan amalan sunat, kita jadi wirid, kita buat benda-benda yang Allah perintah tadi, maka hati kita akan lapang dengan sebab
bertambahnya ketaatan. Ziyadatun fit ta'ah. Apabila kita mampu melaksanakan satu ibadah yang berat, tentulah selepas ibadah itu hati kita akan rasa tenang. Jadi kita buat ibadah ni berat, kita lawan nafsu. Kita buat ibadah ni berat, kita lawan nafsu kita, lawan kebiasaan kita. Tetapi bila habis ibadah tu, kita akan rasa seronok, tenang, lapang. Ini Allah tambahkan, berikan kelapangan selepas ziyadatut ta'ah. Selepas kita meningkatkan ketaatan. Contohnya puasa. Kita tahan lapar, kita tahan haus, kita jaga mata kita, jaga telinga kita, nafsu kita, kita jaga semua. Kita buat sesuatu dengan baik. Contohnya kan, kita ingat puasa ni susah. Puasa ni menderita. Memanglah dia susah sebab kurang makan, kurang minum kan. Tetapi ketika kita iftar, kita berbuka puasa, hati kita lapang, hati kita tenang. Jadi hati lapang ni selepas daripada ziyadatun fit ta'ah, iaitu meningkatnya ketaatan. Ini kita nak kena tengok bagaimana Allah berikan kelapangan. Contoh orang yang buat umrah ataupun haji. Kan? Ketika mana dia buat umrah dan haji, dia pakai ihram. Pakai ihram dia nak kena tahan syarat-syarat ihram tu. Sehinggalah dia tahallul, sehinggalah dia dah lepas semua sekali, dah boleh gunting rambut semua, boleh bercukur. Maka kita lihat ketika dia dalam keadaan ihram, nak jaga pantang larang ihram tu bukan senang. Kan? Tak boleh buat ini, tak boleh buat tu dan sebagainya kan. Tak boleh pakai pakaian yang kita selalu pakai, tak boleh menutup kepala kalau laki-laki. Kan? Pakaian ihram ada pantang larangnya kan. Tak boleh cabut rambut kita, tak boleh buat apa-apalah. Pakai minyak wangi pun tak boleh. Pantang larang ihram. Susah, maknanya payah. Kalau kita naik haji, ada setengah orang dia buat ifrat. Haji ifrat. Maka ketika dia naik haji tu, mungkin ada lagi seminggu, 2 minggu, ataupun berapa hari lagi, kan, nak dapat masuk ke wukuf. Wukuf di Arafah, maka dia pun berihram. Pahalanya banyak lah, tapi nak jaga tu susah sikit lah. Mandi tak boleh pakai sabun yang wangi-wangi. Kan? Sabun yang wangi-wangi tak boleh, minyak wangi tak boleh pakai contohnya. Kalau sabun biasa-biasa tu tak apa, boleh pakai kan. Sabun yang wangi-wangi ni, dia memang wangi kat situ. Memang ada minyak wangi kat situ, tak boleh pakai. Jadi badannya tidaklah kata macam selesa pakaian dia dan sebagainya. Tetapi apabila telah tahlul, telah keluar daripada pantang larang ihram, telah melakukan perkara-perkara yang boleh kita habiskan pantang larang ihram tadi, maka hati kita akan lapang. Allah bagi kelapangan, Allah bagi kesenangan. Allah akan campakkan satu kegembiraan. Botak pun botak lah. Kalau haji bercukur kan. Bercukur, kita rambut kita handsome dah, best. Tapi bila dah nak tahlul, nak gembira ni, orang botak lah botak. Tak apa botak. Kenapa? Walaupun kita kata botak ni tak cantik lah, tak handsome, tapi botak lah botak, tak apa. Kenapa? Hati kita lapang, hati kita tenang, senang. Orang yang naik haji lah. Orang yang naik haji tahulah ni kan. Kalau tak naik haji lagi, kita tak tahu perasaan ketika bertahlul. Ataupun ketika nak melepaskan diri kita daripada ihram. Kalau umrah pun sama juga. Setengah orang dia pun botak juga. Sebab gembira, senang. Allah bagikan lapang hati. Kenapa dia rasa tenang? Kenapa rasa lapang hati? Sebab dia telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sarratuhu hasanatu wasa'ah sayyatuhu fahuwa mu'min. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang gembira hatinya kerana ketaatan. Orang-orang yang gembira hatinya kerana ketaatan. Man sarratuhu hasanatu wasa'ah sayyatuhu fahuwa mu'min. Orang-orang yang gembira hatinya kerana ketaatan dan risau hatinya kerana berdosa. Itulah orang-orang yang beriman. Bila hati kita lapang, bila kita buat baik, hati kita seronok bila buat baik. Dan bila buat jahat ni, hati kita rasa gelisah, rasa susah hati, rasa risau. Maka kata Rasulullah, fahuwa mu'min. Ini hati yang beriman. Jadi, apabila berlaku keadaan itu, keadaan bertambahnya amal,
maka dia akan bertambahnya kelapangan hati, ketenangan hati. Apabila datang kegembiraan dari sebab ini, maka sifat kehambaan yang ada pada diri kita. Jadi bila kita buat ibadah, kita beramal, Allah berikan kelapangan, kegembiraan. Maka apakah yang dituntut kepada kita ketika kita rasa gembira, seronok? Contohnya kita solat. Allahu Akbar, kita rasa kita solat. Lepas solat kita rasa tenang. Kita rasa, oh bestnya solat ni. Kita rasa seronok. Baca Quran ni rasa seronok. Bila kita diberikan oleh Allah satu perasaan kegembiraan, ketenangan tadi, maka apakah yang dituntut ke atas kita? Allah menuntut kita ketika gembira dengan sebab bertambahnya taat itu, bahawa kita melihat itu adalah anugerah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah, izin Allah. Jadi bila kita buat sesuatu amalan yang soleh, ziyadatun fi ta'ah, ziyadatun fi ta'ah, kita menambah amalan taat dan Allah beri kelapangan, ketenangan, kita rasa seronok dengan kelapangan, gembira dengan taat tadi, maka apakah yang dituntut pada orang yang beriman tadi? Ni nak kenal Allah ni. Nak kenal Allah. Iaitu kita nak rasa bahawa itu adalah anugerah Allah. Kita boleh berihram, kita boleh berpuasa, kita boleh tahajud, kita boleh buat amalan-amalan tadi. Ini semua anugerah Allah. Pertolongan Allah, izin Allah. Dan kita telah selesai buat taat tadi, ibadah tadi. Dan kita rasa gembira, suka, kerana kita bukan suka sebab kita buat ibadah. Ni sekali lagi saya cakap. Kita suka bukan sebab kita boleh buat ibadah yang hebat. Tapi kita suka sebab kita menyaksikan musyahadah. Kita menyaksikan pertolongan Allah pada kita. Taufik Allah pada kita. Allah izin kita berpuasa. Ya Allah, aku boleh puasa ni sebab engkau bagi kekuatan. Kalau sakit tak boleh puasa dah. Kalau nak haji, naik haji, naik pergi umrah. Tak boleh pergi haji, tak boleh pergi umrah sebab mungkin belanja tak cukup, mungkin sebab keselamatan. Biasa sekarang mungkin sebab keselamatan. Tak boleh pergi. Tapi kita boleh pergi haji, pergi umrah, boleh tahlul, boleh berbuka puasa bila kita berpuasa. Maka kita gembira, kita suka kerana kita musyahadah, kita mempersaksikan pertolongan Allah pada kita. Allah yang izinkan kita beribadah tadi. Allah yang izinkan kita sembahyang, berpuasa, haji, umrah. Allah izin kita menyaksikan taufik Allah kepada kita. Ini tuntutan di dalam tarbiyah tadi. Maka barulah kita kenal. Bukan aku yang sembahyang, Allah yang beri kekuatan pada aku sembahyang. Jadi kita tak timbul perasaan ujub. Akulah yang boleh sembahyang, pandai sembahyang, pergi haji, umrah semua. Akulah. Aku kaya, aku ada duit, aku ada ni, aku boleh buat. Kita rasa aku ujub. Timbul perasaan ujub dalam diri kita. Timbul perasaan sombong, riak. Riak nak tunjuk-tunjuk pada orang. Sombong, timbul perasaan nak merendah-rendahkan orang lain. Akulah yang paling khusyuk sekali. Jadi kita nak merasa gembira kerana kita telah menyaksikan, kita telah musyahadah. Ini kata musyahadah ni. Hati kita menyaksikan bagaimana pertolongan Allah pada kita. Bagaimana taufik Allah pada kita. Bagaimana izin Allah pada kita. Kita lihat taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Agar tidak timbul ujub dalam diri kita. Ini sifat ananiyah, keakuan. Sifat keakuan. Akulah yang pandai. Akulah yang ibadah. Dan adab orang yang gembira pada waktu itu, hatinya gembira sebab ingat nikmat taufik daripada Allah. Ada juga orang yang ihram, tahlul, puasa, buka puasa. Tapi dia tidak merasai gembira, dia rasa beban. Hari ni puasa, besok tak nak puasa besok. Tak ada lah puasa, beratlah, susahlah. Sakit perut lah puasa. Ada juga macam itu. Kemudian besok tak boleh puasa lah, dia tak nak puasa. Allah tak izin dia puasa. Ada juga orang pergi haji. Lepas tu balik haji, nak pergi Mekah lagi tak? Tak mahu lah. Penat lah pergi Mekah ni. Cukup sekali lah. Allah wajibkan sekali kan. Semua hidup sekali kan haji. Sekali lah. Sekali cukup lah sekali. Ada juga macam tu. Ada juga pergi umrah banyak kali tapi tak rasa apa-apa. Tidak menyaksikan taufik Allah. Tidak menyaksikan kehebatan Allah bagi pertolongan pada dia. Sehingga dia boleh lepas tahlul daripada ihram tadi. Jadi kita lihat hari ini tuntutan kita.
Apabila Allah menambahkan kelapangan kepada kita dengan sebab ziyadatul fit ta'ah, dengan sebab bertambahnya amalan kita, kita gembira, tenang, maka kita nampak amalan kita tu kita boleh buat. Kita ingat ini taufik Allah. Kita menyaksikan nikmat Allah. Ini barulah kita akan nampak kelapangan ni Allah bagi. Baru kita rasa, maka kita pun bertambah sayang pada Allah. Kita tak rasa pun nak berbangga-bangga dengan amalan kita. Nak ujub, nak riak, nak takbur. Tak ada. Sebab itu semua Allah bagi. Allah bagi belaka. Jadi selamatlah hati orang yang dalam tarbiyah tadi. Selamatlah. Kita rasa kelapangan itu dengan sebab ziyadatul fit ta'ah. Yang kedua, kelapangan kita dengan disebabkan oleh ziyadatul fit dunia. Allah memberikan kelapangan dengan sebab dunia. Allah menambahkan dunia. Yang pertama, Allah menambahkan taat. Kekuatan untuk kita berlaku taat. Yang pertama. Yang kedua, Allah menambahkan ziyadatul dunia. Bertambah kepada seseorang itu, kepada kita dunia. Allah bagi dunia kepada kita. Jadi kita bekerja, kita berusaha, kita berniaga, dapat untung. Dapat untung. Maka timbullah kegembiraan, kesenangan dalam hati kita. Timbullah kegembiraan, kesenangan dalam hati kita dengan sebab ziyadatul dunia. Pertambahan dunia dalam hidup kita. Maka bagaimana sifat seorang yang duduk dalam tarbiyah? Seorang yang berjalan menuju kepada Allah ini. Maka sifat kehambaan menuntut kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bertambahnya nikmat dunia itu adalah dengan sebab bertambahnya pemberian Allah pada kita. Allah bagi. Kita untung tu kita tak rasa kita punya, Allah punya. Allah bagi. Kita ingat kita bekerja, kita pandai tu, kita lah. Tak, Allah kita nak rasa. Orang yang duduk dalam tarbiyah ni nak rasa bahawa ziyadatul dunia ataupun pertambahan dunia itu adalah merupakan satu nikmat dunia yang diberikan kepada Allah kepadanya. Maka sifat kita sebagai hamba dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita bersyukur kepada Allah. Macam mana cara bersyukur kepada Allah ni? Bagaimana cara bersyukur dalam kaedah, dalam konteks kita nak mendidik diri kita tarbiyah ini? Yang pertama, kita menggunakan pertambahan nikmat itu untuk taat pada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dunia tadi, nombor satu, Allah bagi kita nikmat, pertambahan nikmat, untung, dapat gaji, dapat upah, sebagainya. Maka kita gunakan pertambahan nikmat itu untuk taat pada Allah. Untuk taat pada Allah. Jangan buat maksiat. Taat pada Allah. Itu tanda syukur. Kemudian kita bantu agama Allah. Jadi nombor satu ni, tanda syukur ialah kita gunakan nikmat tadi, pertambahan nikmat untuk taat pada Allah, untuk bantu agama Allah. Maknanya sebelum kita berniaga, sebelum kita bekerja, sebelum kita dapat untung, dapat gaji, maka sudah ada dalam hati kita satu niat, satu perancangan bahawa untung ini beberapa peratus aku akan bagi kepada agama, bagi kepada perjuangan, bagi kepada membantu jihad fi sabilillah. Kalau dapat berapa peratus, yang ni katakan bagi kepada 3. Untung kepada kita lah. Dah tolak capital lah. Capital dah tolak dah. Capital yang kita nak guna untuk bayar-bayar costing semua dah tolak semua. Yang pertama untuk aku dan keluarga aku, untuk nafkah. Mungkin hutang yang pertama, untuk diri aku lah, kegodak diri aku. Pertama untuk aku dan keluarga aku, pecah 3. Yang kedua, 1/3 lagi untuk kita kata perniagaan tu, supaya dia boleh betul capital, nak rolling capital contohlah, nak tambah ke apa. Dan yang ketiga untuk agama Allah, untuk bantu, untuk taat Allah. Ini untuk kerja-kerja taat ni. Kerja-kerja taat. Ni yang ketiga. 1/3 bahagian kita bagi. Jadi orang yang faham hakikat ziyadatul fid dunia itu untuk bersyukur pada Allah, niat dia dah pecah 3 dah. Siap-siap pecah 3. Berapa peratus terpulang lah kan. Terpulang lah. Lagi banyak kita bagi pada jalan Allah, sebenarnya lagi banyaklah sebenarnya harta kita di akhirat nanti. Lagi tinggi darjat kita. Lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi yang pertama, jangan gunakan, minta maaf menggunakan pertambahan nikmat dunia itu untuk taat pada Allah, bantu agama Allah, maka sudah ada perancangan daripada awal, niat dia. Kalau dapat untung sebagainya, sekian-sekian, aku akan bantu agama Allah, aku akan infak untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Untuk kepentingan kita ibadah kepada Allah. Ni barulah dikata dia nampak ziyaratul fid dunia itu, pertambahan dunia itu adalah merupakan nikmat daripada Allah. Yang kedua dia penting tuan-tuan. Tanda syukur pada Allah, kita bukan gembira membabi buta, tetapi kita berhati-hati, waspada. Kita berwaspada terhadap sesuatu yang tersembunyi daripada penyakit-penyakit dan tipu daya dunia pada nafsu kita. Allah bagi dunia ni, oleh kerana dunia ni suatu ujian, maka kita berhati-hati dapat dunia ni. Jangan sampai dunia itu, kan, kita tertipu, terperangkap dengan tipu daya yang tersembunyi daripada penyakit-penyakit yang ada pada kita, nafsu, sehingga lalaikan kita. Sehingga melalaikan kita. Jadi bila dapat dunia ni, maknanya kita kena hati-hati sebab sebab apa yang kita dapat dunia ni, dunia ni boleh merosakkan kita, menghancurkan kita. Maka berhati-hati, jangan kita gembira sangatlah. Kalau dapat akhirat, kita gembira. Dapat dunia, kita hati, sebab itu ujian. Macam mana satu ketika, sekarang ni trend ni dah mula banyak lah. Dekat traffic light, banyak orang jual macam-macam kan. Jadi, kalau di Indonesia contohnya, saya pernah berada di satu kawasan tu, di Jakarta tu, bila berhenti tu ada orang minta derma. Kita minta derma. Padahal kita dah kaya dah, kita dah ada duit, banyak duit. Tapi itu jadi profession. Boleh tak kita minta derma jadi profession? Kita ada duit, tapi kita nak untuk kita kaya dengan minta derma. Boleh tak? Tak boleh. Kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi ketul-ketul daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tu. Jadi kita berhati-hati. Apabila dapat sesuatu yang bersifat dunia ini, bukan saja kita menggunakan pada taat, tidak pada maksiat, kita berhati-hati. Jadi inilah kita beradab di dalam kelapangan hati disebabkan oleh apa kita gambarkan tadi, kan, ziyadatul fid dunia. Yang ketiga, tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Yang ketiga, kelapangan Allah memberikan kepada kita sebab ziyadatul pertambahan pujian manusia kepada kita. Kita lapang, kita seronok, kita rasa best, kita rasa tenang, kita rasa hebat kerana Allah bagi pujian pada kita melalui manusia. Manusia memuji kita. Oh, baguslah Tuan, Tuan sentiasa tolong orang, Tuan sentiasa buat baik, Tuan sentiasa, orang puji kita. Maka apabila manusia memuji kita, apabila manusia menyanjung kita, dipujinya, disanjungnya, lalu ketika itu kita akan rasa gembira. Itu memang fitrah lah, gembira lah. Orang puji, kalau orang kutuk kita rasa sedih kan, orang kutuk kita, orang cela kita tak sedap. Tapi bila orang puji kita, kita akan rasa gembira. Ada rasa seronok lah. Maka macam mana sifat ubudiyah? Di saat kita gembira, di saat kita rasa lapang, dipuji oleh manusia. Macam mana sifat-sifat kehambaan menuntut kita ketika manusia puji kita? Manusia menyanjung kita. Maka dituntut kepada kita ketika orang puji kita, kita nak rasa takut pada Allah. Nak rasa takut pada Allah. Orang puji kita, kita dalam hati kita rasa takut pada Allah. Jangan kita marah dia pula. Marah dia, kau ni apalah puji-puji aku ni? Kan? Aku ni bukan apa, kita marah dia pula. Tak payah marah, tapi hati kita rasa takut pada Allah. Takut apa? Takut Allah menampakkan cacat kita. Itu satu. Kita bimbang. Orang nampak yang baik je sebab dia dipuji. Dia tak nampak cacat kita. Dia tak nampak buruk kita. Tak nampak dosa kita. Dia tak tahu apa dalam hati kita. Kan? Kelemahan-kelemahan kita. Jadi satu, orang puji kita tapi, kan? Orang puji kita sebab Allah tutup aib kita. Betul? Orang puji kita sebab Allah tutup keaiban kita pada pandangan mata mereka. Maka takut nombor satu, takut Allah buka cacat kita. Ini fitrah. Benda yang fitrah daripada kita.
Kan? Kita takut Allah menampakkan cacat kita, keaiban kita pada manusia. Sehingga dengan sebab keaiban itu, orang yang paling rapat pun akan benci pada kita. Oleh kerana kalau orang tahu keaiban kita, orang yang paling rapat dengan kita, mungkin anak kita, isteri, suami kita pun benci kat kita. Kan? Jadi kita takut aib kita dibuka di tengah-tengah manusia. Jadi bila orang puji, jangan suka sangat. Jangan kita rasa pujian tu, kan, pertama kali, maknanya Allah tutup keaiban aku ni. Orang tak nampak aku ni buruk, dosa aku orang tak nampak, jahat aku orang tak nampak. Allah tutup, maka orang puji. Nombor satu sekali kita rasa, kan, kita bimbang, ya Allah janganlah kau buka aib aku, ya Allah. Orang duk puji aku, kau jangan buka aib aku. Bimbang pada Allah yang maha berkuasa boleh buka aib. Maka kita syukur ke Allah. Maka ketika itu kita syukur ke Allah. Bukan syukur pada pujian tu. Syukur sebab Allah tutup aib kita. Maka kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah dalam hati kita. Alhamdulillah bukan sebab orang puji kita. Alhamdulillah sebab Allah tutup aib kita. Boleh? Nah, ni orang duduk dalam tarbiyah ni dia rasa macam itu. Orang nak berjalan menuju kepada Allah dia rasa macam tu. Orang puji pada dia dalam hati. Dia tak marah orang tu. Ada orang marah. Kau ni jangan puji aku. Nanti aku riak nanti. Nanti aku riak. Kata. Nanti aku sombong. Nanti aku takbur. Nanti aku ujub. Kan? Orang yang kenal Allah, yang al-arifin, orang puji pada dia. Kan? Dia tak marah orang tu, tapi hati dia bimbang. Bimbang Allah buka aib dia. Maka dia pun kan, istighfar, dia pun baca Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan pada pujian tu. Alhamdulillah sebab Allah tutup aib. Alhamdulillah Allah tutup aib. Sebab tu bila orang puji pada kita, kan? Terima kasihlah Tuhan kerana tolong saya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bukan Alhamdulillah sebab kita terima pujian dia. Alhamdulillah sebab Allah tutup aib kita daripada dia. Alhamdulillah, kemudian hati kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita nak lihat di sini, kan, kita akan gembira, tenang dengan 3 sebab. Yang pertama, kan, kita tenang sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ziyadatu fit ta'ah. Yang kedua, ziyadatu fit dunya. Yang ketiga, pertambahan ziyadatu pujian-pujian tadi. Jadi kita akan rasa lapang, tenang. Jadi bagaimana taat? Kita nak rasa taufik daripada Allah. Bukan kita yang boleh buat ibadah tadi, Allah yang bagi. Kita rasa syukur ke Allah. Maksudnya kita kenal Allah. Yang kedua, Allah bagi dunia. Kita tahu dunia ni ujian. Kita gunakan untuk bersyukur pada Allah nikmat tadi. Dengan kita rancang supaya boleh infak pada jalan Allah. Boleh kita bantu agama Allah. Dan yang ketiga, kita dapat pujian orang puji kita. Dan kita tahu Allah sembunyikan keaiban kita. Jadi kita pun nak sebut Alhamdulillah, sifat kita, hati kita rasa takut. Kalau Allah buka aib, malu kita. Malu tak? Malu kalau Allah buka aib kita. Malu. Jadi kelapangan tanpa sebab juga banyak. Ada juga tu lapang tanpa sebab. Tentu kelapangan dengan sebab. Kelapangan tanpa sebab. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok. Kita akan sambung besok berkenaan bagaimana cara kita nak berjalani kehidupan kita. Supaya setiap yang kita lakukan itu, hidup kita ni sentiasa dalam keadaan memperhambakan diri pada Allah. Yang pertama sekali, 3 perkara yang pertama kita sebut tadi, kelapangan dengan sebab. Betul, ada lagi kelapangan tidak bersebab. Ada juga benda yang tak sebab berlaku pada kita, tapi kita rasa gembira, rasa seronok. Kemudian ada juga 3 perkara juga, perkara yang menyebabkan kita rasa sedih. Jadi macam mana bila kita berhadapan dengan kesedihan, kesakitan, berhadapan dengan kesusahan itu. Jadi insya-Allah kita akan bincang sambung besok insya-Allah nah. Sebab masa dah tak mengizinkan. Baik, itulah insya-Allah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Dan tuan-tuan puan-puan, insya-Allah bagi mereka yang ada frontliner, saya minta tolong hantar mesej pada saya. Saya perlukan nama penuh. Saya perlukan kepada dia punya bidang apa, tentera ke, polis ke, ataupun perubatan ke, ataupun apa-apa sajalah. Dan kemudian saya perlukan contact number. Jadi kami sedang merancang sesuatu lah untuk membantu frontliner kita. Kita nak cuba tengok dari sudut perundangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bagi kita lah kekuatan sama-sama tolong menolong. Tolong menolong antara satu sama lain insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga kita akan dapat mengekalkan diri kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kalau kenal frontliner yang tuan-tuan rasa memerlukan bantuan, tak mahu ambil vaksin contohnya, pihak-pihak NGO sedang merancanglah supaya kita dapat bantulah yang boleh lah. Kalau tak boleh buat apa-apa kan, Allah tak izin. Tapi yang boleh kita akan bantu untuk nak supaya mungkin mereka nak bagi faham lah tentang hak-hak mereka. Jadi kalau ada keizinan Allah, mungkin dia boleh lepas lah kan. Jadi semua itu daripada Allah. Kalau Allah tak izin, janganlah takut sangat, janganlah bimbang sangat, sebab vaksin tu pun makhluk Allah juga kan. Jangan takut sangat, Allah ada. Allah ada, Allah tahu. Dan Allah tak akan menzalimi kita. Jangan takut pada makhluk. Jadi tenangkan hati kita dengan Allah. Ini sampaikanlah. Kalau boleh kita punya kuliah ni kita panjangkan pada orang supaya dia orang dapat tahu jugalah sedikit sebanyak tentang suasana bagaimana kita nak duduk dalam tarbiyah, iaitu sentiasa mendekati Allah dalam keadaan apa pun. Hari ini kita bincang tentang kelapangan, kesenangan yang diberi dengan sebab. InsyaAllah besok kita akan sambung. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala sati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa awladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalik ya ni'mal mujib. Ya Allah ya Allah, Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal 'arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i was salihin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minas syakirin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tolong sampaikan pada sahabat-sahabat saudara kita, kawan-kawan yang lain, insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat panjang-panjangkan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.